Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahibul fadilah Imam Masjid Putra Nilai, seterusnya hadirin hadirat, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini yang keberapa? Muka surat 392, Fiqh Haji 392, solat 2 rakaat secara berjemaah. Yang kedua, solat 2 rakaat secara berjemaah. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan solat Jumaat, di mana antara syaratnya ialah solat 2 rakaat secara berjemaah. Tak boleh sembahyang jemaah ni seorang-seorang. Hal ini berdasarkan hadis Umar radhiyallahu an berkata, salatul jumu'ati raka'atani ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat Jumaat adalah 2 rakaat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis seterusnya, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah. Salat Jumaat adalah wajib atas setiap orang Islam lelaki yang ditunaikan secara berjemaah. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, ijma' ulama' memutuskan bahawa salat Jumaat ialah 2 rakaat dan wajib didirikan secara berjemaah. Jadi hadis pertama 2 rakaat, hadis kedua fi jamaah secara berjemaah. Baik. Sesungguhnya dikira dapat berjemaah dalam salat Jumaat dengan dapat sekurang-kurangnya 1 rakaat penuh. Oleh itu sekiranya dapat 1 rakaat sahaja maka Jumaatnya sah. Jika tidak, wajib ditukar kepada salat zuhur. Bilangan jemaah pula juga disyaratkan tak kurang daripada 40 orang yang memenuhi syarat-syarat wajib salat Jumaat. Yang ini maksudnya begini tuan-tuan. Dia datang hari Jumaat, sampai kat masjid, Tok Imam mayang dah takbir, Allahu Akbar. Dia takbir ikut biasa, dan dia lupa khutbah, tak apalah, kerana sebab-sebab daruri atau sebab-sebab yang tak dapat. Tapi kalau memang tabiat dia tiap-tiap Jumaat macam tu, maka tak boleh. Ini menyalahi sunnah dan menyalahi peraturan. Jadi tujuannya tazkirah, kena ingatkan. Yang kedua, dia sampai Tok Imam sudah 1 rakaat dah. Bila dia masuk, dia masih lagi niat Jumaat, dan dia selepas Tok Imam beri salam, maka dia sambung 1 rakaat. Jadi 2 rakaat jugalah. Ini berdasarkan kepada hadis, man adraka jumu'at raka'atan minal jumu'ati faqad adraka jum'atan. Siapa yang sepak serakaat dengan imam pada hari Jumaat, maka dia dapat Jumaat. Hadis ni menjadi pemisah. Jika sekiranya seorang tu masuk, Tok Imam sudah rakaat kedua dah, tidak, contoh, atau sujud dah, atau duduk antara 2 sujud, atau duduk sujud, duduk tahiyat akhir, kita sapa Allahu Akbar, dia tahiyat akhir dah. Maka walaupun kita niat salat Jumaat sahaja, aku sembahyang salat Jumaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala 2 rakaat, atau kita kata 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, kita sembahyang ikut imam, maknanya kita terus sujud, kita terus tahiyat akhir bersama imam, kita tahiyat jugalah. Tetapi apabila imam beri salam, kita kena sembahyang 4 rakaat, kena bangun 4 rakaat macam zuhur. Sebab apa? Sebab kita tak lagi dianggap sebagai memperolehi Jumaat. Kalau sebab-sebab tertentu macam uzur, macam kelewatan, traffic jam, patutnya pergi awal dah, tak sempat, dia tak berdosa, dia tetap macam melakukan Jumaat. Tapi oleh kerana Nabi kata sekurang-kurangnya 1 rakaat,
Jadi dia tak dapat, artinya dia kena tambah 3 tambah 4 rakaat, tentu 4 rakaat. Jadi macam sembahyang zuhur lah. Baik. Jadi yang kedua, bilangan jemaah juga disyaratkan tak kurang daripada 40 orang yang memenuhi syarat wajib solat Jumaat. Yang ini tuan-tuan saya duk nampak, macam saya katalah, perlu kita bincang dari semasa ke semasa. Saya duk nampak dalam isu ni ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, keadaan normal. Keadaan normal ni mana kapung ni biasa. Itu tak ada masalah lah, 40 ke 60, 80 itu biasa. Keadaan yang kedua, keadaan yang memerlukan. Memerlukan yang mana kadang-kadang kalau kita tengok nak cari 40 yang mustautin, kalau Kuala Lumpur tak temu tuan-tuan. Mana ada nak cari Kuala Lumpur? Ada, bukan tak ada, ada. Tapi ramainya bukan orang Islam lah. Ambil contoh Masjid Negara. Hak mana yang tinggal di Masjid Negara, kawasan tu? Pertama, Berik boleh Bukit Aman. Itu pun dia sembahyang di Bukit Aman. Yang kedua, kalau boleh tengok lagi kita quarters Masjid Negara sendiri belakang. Quarters ni pekerja dalam tu. Masih mungkin bukan mustautin, bukan tempat dia, pindah boleh tukar balik kalau dia. Kat mana lagi nak nampak ujung kau mana? Depan tu TV Hijrah Jawi. Sebelah tu Selekoh Bulatan. Tu kereta api. Depan tu Dataran Merdeka. Dataran Merdeka kena kosong, tak boleh duduk. Situ memang tempat orang dah buat perhimpunan. Kat mana? Tak ada tuan-tuan. Cari pun cari tak ada. Yang datangnya Ahmad, Haji Ali, Pak Alang, pekerja kita kata pekerja-pekerja pejabat dekat-dekat, musafir yang singgah pada hari Jumaat. Jadi suasana tu lain. Jadi adakah perlu seorang bangun kicek, siapa dia 40 orang mungkin angkat tangan semua, sah tak ada seorang ataupun ada 2 orang? Dan macam mana Syekh hukum tu kalau nak bincang? Jadi kita kata kerana keperluan menampung. Baik, sebab utamanya negeri-negeri yang kita kata ramai orang, seperti Selangor ataupun di bandar atau di wilayah Persekutuan, pelik dan ajaibnya, bila bina satu masjid dalam masa hanya tak sampai setahun penuh, mungkin 3-4 bulan penuh. Saat yang kedua sudah ada masjid yang dekat je. Contohnya saya pergi Masjid Gombak, Masjid Kelang Lama, Masjid Lama Gombak, contoh. Dia dekat dengan satu lagi masjid yang baru bina. Dekat tu, ingat sini sampai dekat, lebih dekat daripada Bank Islam lagi. Lebih dekat daripada Bank Islam lagi. Mungkin dekat dengan restoran Salam ke apa ke, ataupun kita kata roundabout tu je lah. Dekat je. Tapi penuh kan. Dengan sebab itu saya kata yang kedua, kerana keperluan adalah amat penting. Dengan kita tak akan kira dari segi mukim ke mustautin. Jadi ini adalah perkara yang kita kata amat baik. Keperluan juga umpamanya di PWTC. PWTC ni tuan-tuan tahulah macam mana lokasinya. Kalau persidangan satu hal. Sekarang ni kalau pesta buku. Kalau pesta buku, tuan-tuan bayangkan, pesta buku orang datang hampir 1 juta. Kalau sehari-sehari kena cuti ke, mungkin 100,000, 200,000 datang. 200,000, 100,000 saya nampak lebih kurang dalam 80% orang Islam yang datang. 80% orang Islam tu 30% orang yang mukallaf lelaki akil balik. Hak perempuan tak apalah, katakan Ismail Zuhur. Tak. Hak lelaki 30%. 30% daripada 80,000, ibarat 30,000 lah. Ambil 3,000 cukup lah.
Itu tak termasuk hak negara lagi. Ataupun kata 3,000 saja, semua sekali 3,000, nak main mana? PWTC nak pergi kat mana? Saya tak nampak masjid dekat sikit. Sebab tu The Mall, belakang tu Hentian Putra, kat mana lagi? Belakang tu apa nama ni, Perkim. Jadi tak nampak. Orang ada, orang Islam ada, nak lari masjid negara. Minta maaf lah, orang bandar ni malah-malah nak fikir parking, nak fikir ni. Jadi bila ada saja tempat tu menampung orang yang, yelah kita ni malah nak pergi sembahyang Jumaat, tapi bila lalu tempat orang sembahyang Jumaat, dak tergamuk, kita kata mayan juga. Jadi hak jenis muka dak tergamuk tu ramai sebenarnya. Tapi kalau tak depan mata tak pergi. Tapi kalau depan mata aku mayan kau. Nampak kawan ni pakai pergi gigi aku, bukan susah sangat dah, aku kedai pun dekat gini-gini. Satu benda tu dah. Atas asas ni saya kata, yang ketiga, isu yang ketiga yang penting untuk kita telaah ialah jika sekiranya menjadi syiar dan mercu tanda. Bila menjadi syiar dan mercu tanda, soal tak cukup apa-apa pun, maka kita belakang kira dia jadi syiar. Jadi syiar ni maknanya oleh kerana tempat tersebut adalah tempat kita kata sembahyang Jumaat, maka sembahyang Jumaat. Contoh utamanya katakan Mekah dengan Madinah. Mekah, Madinah, mana ada orang duduk tepi Masjid Nabi lah ni. 20 tahun kebelakangan ni tak ada. Semua hotel semua. Hotel tu tak ada orang duduk. Yang ada di Awali, yang ada dekat dengan Harratun Nasr, yang ada dekat dengan apa ni Kuba, yang ada dekat dengan Kiblatain, yang ada dekat dengan apa nama ni Jalan ke Matar, ke apa nama ni ke apa ni ke airport dia, jauh-jauh. Yang ada kat belakang Uhud sikit-sikit. Jadi hak betul-betul sih, tapi masjid penuh semua. Sebab mereka mari, itu tak apalah dia panggil masjid besar, masjid utama. Itu special case. Baik. Yang kedua, katakan mana-mana pemerintah dia bina satu masjid, masjid itu besar, tapi masjid itu tak cukup syarat. Mukim tak ada, 40 orang mustautin tak ada, tapi tempat tersebut amat sesuai untuk bina masjid. Maka pada masa itu, dengan pandangan ijtihad, kalau tak bina masjid, puak-puak agama lain akan bina dia punya tempat. Macam mana ya? Dari segi siasat syariah, nak menonjolkan gahnya Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, sesuai bina masjid. Sebab itu saya tengok lokasi bina masjid ni ada beberapa keadaan. Satu, kalau boleh tempat tu biar luah, yang nampak boleh. Yang kedua, tempat tu tinggi, macam atas bukit, setengah-setengah Masjid Mukarramah, cantik. Daripada jarak jauh orang tengok cantik. Jadi bila orang nampak gitu, kita nampak. Tapi malang sekali, masjid kecil, suasananya tak cukup, peralatannya, keadaannya tak terurus. Dalam hanya 100 meter, 200 meter, sebuah gereja besar, di mana bayang matahari itu dapat melindungi masjid. Oh, itu tak kena sangat, tuan-tuan. Itu dari segi psikologinya, tuan-tuan tengok. Sebab itu kita tengok Masjidil Aqsa, siapa dia pernah pergi? Besar. Gereja Kanisah Kiamah kecil dia, dan beberapa tempat. Jadi di situlah perkara yang patut kita faham dengan sebaik-baiknya. Isu yang seterusnya berkenaan 40 orang. Kita baca bawah ni 393. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, ulama khilaf berkenaan bilangan untuk solat Jumaat kepada banyak pendapat. Pendapat pertama, seorang sahaja. Inilah
pendapat Ibnu Hazmi kena tolak lah. Jumaat seorang dah panggil jemaah pula. Kedua-dua orang inilah pendapat An-Nakhai dan Ahli Zahir. Ketiga-tiga orang inilah selain imam, jadi 4 orang. Inilah pendapat Abu Hanifah dan Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani. Yang keempat 4 orang, inilah pendapat Al-Auza'i dan Abi Nas. Seterusnya 7 orang seperti dihikayatkan daripada Ikrimah. 9 orang seperti pendapat Rabi'ah ibn Ar-Ra'i. 12 orang sebagaimana pendapat oleh Al-Mutawalli Al-Mawardi, Az-Zuhri dan Muhammad ibn Al-Hasan. Mutawalli, Mawardi ni mazhab Syafi'i. 20 orang inilah pendapat Imam Malik. 30 orang satu riwayat daripada Malik. 40 orang bersama imam, inilah yang sahih dalam mazhab Syafi'i. 40 orang tidak termasuk imam, ini riwayat Asy-Syafi'i dan Umar ibn Abdul Aziz. 50 orang inilah pendapat Ahmad. 80 orang seperti dihikayatkan oleh Al-Mawardi daripada ramai ulama. Imam Suyuti berkata tak sabit tentang Jumaat satu pun daripada hadis yang menentukan bilangan khusus. Jika ada pasti menjadi ijma', dan ini juga yang dipilih oleh Allamah Ahmad ibn Zaid Al-Habsyi. Jadi masalah ni bukanlah masalah kritikal yang mesti dalam keadaan satu pendapat, tapi mungkin ada beberapa hal yang boleh kita tengok. Justru jika seseorang masbuk mengikut imam pada rakaat yang kedua, salat Jumaatnya sah dan dia hendaklah menambah 1 rakaat lagi setelah imam mengucapkan salam. Tetapi jika masbuk selepas imam bangun daripada rakaat yang kedua, maka salat Jumaatnya tak dikira dan dia hendaklah menyempurnakan dengan salat zuhur selepas imam mengucap salam. Sekiranya makmum dapat menyempurnakan rakaat yang pertama salat Jumaat bersama-sama imam, kemudian berlaku perkara yang menyebabkan keseluruhan atau sebahagian daripada mereka bercerai daripada imam, mufarakah dan masing-masing menyudahkan salat Jumaat mereka bersendirian, maka salat Jumaat mereka sah. Namun jika mufarakah itu berlaku sebelum selesai rakaat pertama, maka salat Jumaat mereka tidak sah dan bertukar menjadi salat zuhur, sebab masih lagi tak cukup serakaat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minal jumu'ati aw ghairiha falyudhif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuh. Siapa yang dapat 1 rakaat daripada salat Jumaat dan salat lainnya, maka hendaklah menambah baki rakaat yang lain. Dengan demikian salatnya menjadi sempurna. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Baiti Jannati muka surat 63. Baiti Jannati muka surat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis cuba menyediakan beberapa tips sebagai nasihat buat pengantin yang mendirikan rumah tangga dengan mengambil nasihat dan pedoman daripada salafus salih. Antaranya nasihat para sahabat, nasihat Ummu Hakim, nasihat Abdullah bin Ja'far, nasihat bapa saudara, nasihat Abu Darda. Nasihat para sahabat. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah menghantar pengantin perempuan kepada pengantin lelaki, para sahabat Nabi berpesan kepada pengantin perempuan supaya melayani suaminya dan menjaga hak-haknya dengan baik. Nasihat Ummu Hakim. Ummu Hakim berpesan kepada putrinya pada malam pertama perkahwinannya sebagai berikut: anakku, engkau akan meninggalkan suasana tempat engkau dilahirkan. Engkau akan meninggalkan sarang tempat engkau dibesarkan dan berpindah ke sarang lain yang belum pernah kau kenal. Engkau memperoleh teman hidup yang belum biasa menemanimu. Ini menjadi berkuasa ke atas diri, ia menjadi berkuasa ke atas dirimu dan menjaga kehidupanmu. Oleh kerana itulah, hendaklah engkau dapat menempatkan dirimu sebagai hamba sahaya baginya, dan dengan demikian ia menjadi budak bagimu. Budak pun hamba lah. Anakku, perhatikanlah beberapa sifat utama yang ku pesankan kepadamu, kerana hal ini akan menjadi bekal atau simpanan yang baik bagimu. Kadang-kadang tuan-tuan moleknya
ambil ni photostat, bila anak nak menikah tulis inilah pesanan abah berdasarkan pendapat Ibnu Ummu Hakim. Dia baca, kan comel. Apa dia? Ni anak perempuan lah nombor 1. Temanilah suamimu dengan cara hidup bersederhana, nescaya bersederhana, merasa cukup dengan apa yang ada, dan bergaullah dengan baik dan patuh. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bukan semata-mata kepada lelaki kepada perempuan, tapi sebaliknya juga berdasarkan nasihat ini. Jagalah dirimu di hadapan mata dan hidungnya, agar engkau tidak kelihatan buruk dalam pandangannya, dan jangan sampai ia mencium bau yang tidak sedap daripadamu. Bercelaklah kerana celak merupakan hiasan terbaik. Ketahuilah bahawa air adalah pengganti terbaik minyak yang tak kau pakai, tak punyai. Baik, maknanya air ni selalu angkat beri minum air kat suami dia. Baik, perhatikanlah dengan baik waktu makan minum, dan jagalah ketenangan di waktu ia sedang tidur, kerana rasa lapar dapat menimbulkan kemarahan, dan tidur yang terganggu boleh membangkitkan kemarahan. Sampai tahap tu jaga. Jagalah keamanan rumah tangga dan keselamatan harta, serta peliharalah kehormatan suami, dan hormatilah anggota keluarga, kerana dengan menjaga keselamatan harta benda, engkau akan mendapat penghargaan dan mendapat perhatian yang baik. Jangan sesekali engkau membicarakan rahsia suamimu dengan orang lain, dan jangan pula engkau menentang perintahnya, kerana jika engkau menyebarkan rahsianya, engkau tak akan jujur terhadap dirimu, dan jika engkau menentang perintahnya, ia akan marah kepadamu. Jangan engkau gembira di saat ia sedang merasa sedih, jangan pula engkau kelihatan sedih bila ia sedang bergembira. Ini kerana yang pertama itu menunjukkan kependekan fikiranmu, sedangkan yang kedua dapat mengeruhkan fikirannya. Dua-dua tak ada. Jadilah engkau orang yang paling menghormati suamimu, pasti ia akan menjadi orang yang paling besar memberikan perhargaan kepada dirimu. Jadilah engkau orang yang paling mudah mengetahui, menyetujui pendapatnya, ia tentu akan menjadi orang yang paling lama menemani hidupmu. Ketahuilah engkau tak akan dapat memperolehi keinginanmu sebelum engkau mengutamakan kesukaannya daripada kesukaanmu sendiri, dan lebih mengutamakan kesenangannya daripada kesenanganmu sendiri, baik dalam hal yang engkau sukai maupun yang tidak engkau sukai. Semoga Allah menunjukkan pilihan yang terbaik bagimu. Tengok tuan-tuan, mereka ni nasihat adalah cukup-cukup baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa? Muka surat 301, muka surat 301. Bermula daripada muka surat 300. Kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Waqiah ayat 10 hingga 12. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Dan puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului mencapai balasan yang baik-baiknya, sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang yang didampingkan di sisi Allah, tinggal menetap dalam syurga-syurga yang penuh dengan nikmat. Jadi golongan ada ashabul yamin, pihak kanan, ada ashabul shimal, pihak kiri, dan ada yang ketiga yang dikenali sebagai as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun adalah golongan yang cukup hebat. Inilah yang seterbaik. Sabiq ni maknanya mendahului. Jadi kalau semayang, dia dulu semayang. Kalau bangun malam, dia dulu bangun malam. Kalau buat ibadat, dia dulu buat ibadat. Dia akan mendahului daripada orang lain.
hak baik-baik. Ni sabiqun. Baik. Jadi mereka ni pun dahulu juga masuk syurga Allah. Mereka mendahului Allah sehingga hati mereka ikhlas dan bersih daripada kesibukan lain selainnya. Mereka tidak terhalang oleh sebaran hawaid, rintangan, dan juga tidak disibukkannya. Bukan hawaid, rintangan dengan makhluk. Nescaya layaklah mereka sebagai pendahulu di sisi Allah, kerana tiada lagi halangan buat mereka. Sesungguhnya hamba-hamba dihalang daripada mendahului mereka oleh sebab kekuatan tarikan-tarikan selain daripada Allah yang menguasainya. Kenapa kita tak boleh nak lawan mereka? Sebab kita banyak sangat halangan-halangan, pertimbangan dunia, masalah keluarga, masalah ni. Tapi golongan ni lain. Tak kala hati bersemangat untuk bermusafir kepada Allah, nescaya segala penguasaan terhadap mereka akan ditarik dengan pelbagai cara. Maka dia akan kembali kepadanya dan menghadapnya. Maka hadrat yang maha suci akan menegur seorang yang punya sifat ini dan menghalang daripada bersifat demikian. Hendaklah kamu memahami firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang padanya harta benda dan anak pinak tak dapat memberi pertolongan sesiapa pun, suatu apapun, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang sejahtera ialah hati yang tiada bergantung baginya kecuali sesuatu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Dan demi sesungguhnya kamu akan datang kepada kami pada hari kiamat dengan bersendirian sebagaimana kami jadikan kamu pula pada asalnya, dan kamu tinggalkan di belakangmu. Dapat dipahami daripada ayat ini bahawa tak layak kehadiran kamu di sisi Allah dan untuk sampai kepadanya kecuali kamu dalam keadaan bersendirian. Firman Allah Ta'ala, alam yajidka yatiman fa'awa. Maksudnya, bukankah dia mendapati kamu yatim piatu lalu dia memberi perlindungan. Apa yang dipahami daripada ayat ini ia adalah Allah tak menaungi kamu kecuali setelah sah keyatimanmu daripada selainnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah tunggal, suka kepada ketunggalan. Hati yang suka tak boleh memberi syafaat dengan keduaan segala makhluk. Maka jadilah ia untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan Allah. Maka ahli hadrat yang bentuk yang berhak diucapkan dengan pandangan kurniaan, bagaimana mungkin mereka untuk menjadikan selain daripada Allah sebagai sandaran, dan mereka wujudnya ahadiyah boleh menyaksikannya. Itu sebahagian daripada apa yang kita nak gambarkan, iaitu datang kepada Allah, buang segala rintangan, buang segala halangan-halangan. Pada masa itu barulah kita dapat bertemu dengan Allah dengan sebaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah seorang musafir jamak salat Jumaat dan salat Asar sekiranya boleh? Bagaimanakah niat salat jamak tersebut? Terima kasih. Mazhab Syafi'i hukumnya boleh. Sebahagian mazhab seperti Hambali menyatakan tak boleh. Maka kita niatlah saja aku sembahyang Jumaat macam biasa, kemudian niat sembahyang Asar secara jamak qasar dalam waktu Jumaat, ataupun waktu zuhur pun tak apa, waktu zuhur pun tak, macam biasa. Sekiranya seorang terlewat salat Jumaat di mana imam sedang tahiyat akhir, adakah perlu niat salat zuhur atau bagaimana? Jawabnya tak perlu, tak apa. Sebab dia seolah-olah bertukar dengan sendirinya lah. Nak niat pun tak jadi masalah. Soalan seterusnya, adakah benar jika rukun qauli dalam salat bacaan Fatihah jika dibaca perlahan tak didengar oleh telinga sendiri akan menyebabkan salat tak sah? Mafhum makna bacaan tu dalam kitab-kitab fiqh menyebut bahawa maksudnya ialah an yusmi'a uzunahu, bahawa dia dengar telinga dia. Kalau dia tak dengar macam mana? Maka di situ ulama kata kena dengar. Itu makna bacaan. Baik, bukan hadisun nafs. Hadisun nafs dia ingat dalam hati atau bacaan dalam minda dia, itu tak boleh.
Soalan seterusnya, apakah pendapat Tuan Guru berkenaan dengan setengah orang yang suka melabelkan orang lain sebagai sesak? Kalau sesak sungguh tak apalah, kalau tak sesak tak boleh lah. Kalau tak sesak tak boleh. Jadi yang ini kita kena jauhkan. Satu buku cukup menarik dikaryakan oleh ulama bertajuk At-Ta'amul Ma'al Ulama oleh Syekh Al-Luwaihiq. Dalam buku tersebut dia cerita banyak perkara tentang masalah bagaimana cara nak berinteraksi dengan sebaik-baiknya. Kalau boleh banyakkan reserve, sebab boleh jadi apa yang kita kata dia tak baik itu dia jauh lebih baik daripada kita. Jadi perkara macam ni kita kena ambil prihatin banyak-banyak. Baik, ada satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, ittaqu luhumal ulama fa innaha masmumah. Takutlah kamu daging ulama kerana dia ini beracun. Soalan seterusnya, Ustaz, usia kambing 2 tahun untuk kurban dan akikah, bagaimana dengan kambing bor atau janapari yang saiznya begitu besar? Minta penjelasan. Masalah tentang penetapan dia punya usia kambing tu menjadi khilaf di kalangan ulama. Ada juga pendapat menyatakan 6 bulan. Ada juga pendapat menyatakan sehingga saling gigi. Jadi isu kambing bor ni pernah dibahaskan oleh Majlis Fatwa Negeri Sembilan, di mana antaranya ialah kalau dia besar sangat dan dia ni pandai dah bergalok dan memang daging besar dia, kadang-kadang sampai 60 kg, hak besar. Dia kambing kapung, orang panggil kambing kacang ni kecil je. Jadi di sini mungkin kita boleh melihat kepada beberapa pendapat-pendapat yang lain. Saya syorkan rujuk kepada Majlis Fatwa lah. Mohon pencerahan boleh atau tidak niat solat sunat 3 dalam 1, solat tahajud, solat taubat, hajat dan terima kasih. Jawabnya tak ada masalah kaitu niat. Sebab sembahyang sendiri ni dia mengandungi kesemuanya. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadi nak minta tolong pun dengan solat. Minta tolong tu maknanya hajat dah. Dan solat ni sendiri pula, kalau kita katakan dia ni mempunyai banyak kelebihan-kelebihannya. Jadi sebab itu ulama kata, kalau masalah indiraj ni maknanya masalah itu berbetulan dengan beberapa isu, maka hukumnya boleh. Contoh, dia masuk masjid, didapati masa dia masuk masjid orang baru sudah azan, dan dia tahu di masjid tu lepas azan 2 rakaat saja terus sembahyang fardu. Jadi pada masa itu dia nak sembahyang tahiyatul masjid, dia nak sembahyang qabliyah zuhur, dia nak sembahyang sunat wuduk. Jadi walaupun dia sembahyang, sebab cara sembahyang tu adalah untuk itu semua, walaupun dia niat sembahyang tahiyatul masjid, walaupun niat qabliyah, tapi kedudukannya berlaku ketika selepas masuk masjid, maka hukumnya tak jadi masalah. Sama juga orang kaki puasa. Orang kaki puasa, jadi dia ni puasa, kebetulan hari yang dia puasa tu adalah pada hari Isnin. Kebetulan hari yang dia puasa tu pula hari Arafah. Jadi dia niat lalu aku puasa sunat hari Isnin dan juga sunat hari Arafah, kan Allah Ta'ala. Ni bagi orang dah buat Mekah tak buat haji. Buat haji tak sunat sebab Nabi tak puasa. Jadi dia dapat. Ini dipanggil mas'alatul indiraj. Adakah hadis maudhu' boleh diamalkan? Kalau boleh, apakah syarat-syaratnya? Hadis maudhu' tak boleh diamalkan sebab palsu. Hadis palsu tak boleh nak diamalkan sebab dia bukan hadis. Namanya hadis. Hadis ni dipanggil mukhtalik ataupun hadis dipanggil masnu'. Yang ini tak boleh diamalkan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Imam solat sunat baca doa mohon dijauhkan daripada azab kubur, neraka, fitnah hidup dan mati serta fitnah dajjal. Kerana ada yang mengatakan imam cukup dengan bacaan selawat Ibrahimiyah saja. Mohon penjelasan. Bacaan seperti itu adalah sunat. Mengikut dalam riwayat Muslim, Nabi ajar baca selepas baca tahiyat akhir, baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal wa minal ma'sam wal maghram atau kama qala.
Sebab itu Tawus bin Kaisan rahimahullah, seorang ulama besar Madinatul Munawwarah, bila mana anaknya sudah semayang, dia tanya mau baca tak doa ni. Dia kata tak baca apa? Mayah mula tadi. Maknanya betapa prihatin dan caknanya ulama tentang doa yang Nabi ajar ni. Apakah cara makan Rasulullah SAW? Nabi tak makan telur bersama ikan. Adakah hadis yang mengatakan demikian? Demikian minta penjelasan. Yang ni saya tak tahu sungguh. Saya kena buat buku lain insya-Allah. Nanti saya tak tahu sungguh. Nanti saya buat kajian betul-betul masalah bab makan Rasulullah SAW. Sekarang ni mau buat buku makanan sunnah lah apa-apa, saya reserve dulu yang tu insya-Allah. Apa hukum salat Jumaat untuk masyarakat orang asli? Mereka beragama Islam tetapi tidak bersalat Jumaat kerana tiada imam dan khatib. Yang ini perlu kena buat secara khusus. Maknanya kena ada wakil kita yang pergi ke sana menyampaikan khutbah, ajar mereka, duduk bersama dengan mereka bergila-gila. InsyaAllah baik adalah amat-amat baik. Saya ingat kalau buat rumah pun 3 buah rumah upah dia buat rumah biasa-biasa pun mudah je. Kayu pun banyak, semua sekali dalam hutang. Apa pendapat doktor mengenai fatwa Syekh Ali Jumaah tentang halalnya darah ikhwan muslimin dibunuh? Ana tawakuf dulu. Cuma ada satu buku yang baru nak baca bertajuk Ar-Raddul Ilmi ala Syekhil Azhar wa Mufti Al-Askari oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Apa nama maksudnya, kita kata bangkangan secara ilmiah terhadap Syekhul Azhar dan juga Mufti Askar oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia ada sebutlah, tapi saya tak sempat nak baca lagi, masa yang terhad sangat. Wallahualam. Ada soalan lain? Ya. Okey. Berkenaan dengan tahlul bagi orang yang mengerjakan haji, sama ada umrah dan haji. Di sini yang pertama, salah satunya ialah dalam bab rukun haji atau umrah. Antara yang terakhir ialah bercukur atau bergunting. Sebagaimana Nabi bersabda rahimallahul muhalliqin 3 kali, dan Nabi kata rahimallahul muqassirin sekali. Muhalliqin yang cukup kepala, muqassirin yang gunting rambut. Jadi yang nak bergunting ni perempuan tak termasuk. Perempuan hanya bergunting saja. Yang masalah bergunting ni setakat mana? Dalam mazhab kita ambil sikit 3 urat rambut pun padam. Ambil tepi ni ke atas ni ke padam, cukup. Sebelah ni pun padam. Tapi dalam mazhab Hambali dia kata keseluruhan. Cuma kalau kita gunting dulu sikit, kemudian kita pun pergi kedah, bagi saya ia mukhalafah daripada sunnah. Sebaik-baiknya dia pergi kedah lalu. Sebab bila dia gunting tu seolah-olah dia ingat tahlul. Bila dia ingat tahlul, pada masa itu dia selesai dah. Sudutnya antara dia dengan tempat gunting tu dekat je, 100 meter je. Jadi alangkah baiknya dia mengakhiri rukun haji atau umrahnya dengan bergunting. Kalau nak bergunting semua. Sebab setiap rambut yang jatuh ketika itu dipahalakan oleh Allah. Mana itu dikira masa ni. Tapi dah kita buat dah sikit, mana habis dah lah, kita selesai dah. Jadi kita gitu sekadar tak maulah rambut tu kata orang berlubang, tapung-tapung sikit. Jadi lebih baik jangan dulu terus kat gunting. Buat semua. Wallahualam. Ustaz, minta beri penjelasan kerana kebelakangan ini banyak disebarkan hadis-hadis tentang kelebihan rejab. Jom Ustaz jelaskan. Hadis kelebihan rejab ni ada hadis yang masyhur, ada hadis yang tak masyhur. InsyaAllah lah saya akan buat buku semula bab rejab ni. Bab rejab ni adalah ulama sebut, antaranya Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli rejab. Dia cerita satu persatu tentang bab rejab.
Jadi insya-Allah kita akan kupaslah satu masa nanti dari segi status hadis dan sebagainya, wallahu a'lam. Saya rasa sekadar itulah dulu yang dapat saya sampaikan. Di sini ada beberapa buku baru yang mungkin tuan-tuan dapat boleh tengok. Pertama, Umar bin Abdul Aziz. Ini versi ni lengkap dari segi nasihat. Bukan Umar saja nasihat, ulama nasihat kepada Sayyidina Umar bin Aziz. Yang kedua, tokoh akidah mazhab Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Kita kenal lah dia ni seorang yang terkenal dengan hebat, dan buku ini lebih kepada apa yang saya terjemahkan daripada karya Abul Hasan Ali Nadwi. Yang ketiga, pemimpin yang adil. Ini berdasarkan kepada pengamatan kita, siapakah dia pemimpin yang adil, yang disebut sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh, ciri-cirinya. Dan yang terakhir sekali, Telaga Barahu, yang banyak orang sebut ni boleh bacalah satu persatu, wallahu a'lam. Jadi saya rasa sekadar itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alim tawil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.